Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Okey, hari ini Ustazah nak sentuh bidang ibadah. Bidang ibadah, tajuk kita masih tajuk yang sama iaitu bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas ini dalam bidang ibadah. Okey, hari ini Ustazah nak sentuh topik mengenai kaedah bersuci daripada hadas besar dan yang kedua, kepentingan mandi wajib. Okay, hari ini dua topik Ustazah akan sentuh iaitu kaedah bersuci daripada hadas besar dan kepentingan mandi wajib. Okey, sebelum ni kita dah tahu apa itu hadas, pembahagian hadas, perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar dan sebab-sebab mengapa kita berhadas besar. Jadi hari ini kita nak tengok macam mana cara kita nak bersuci daripada hadas dan kepentingan mandi wajib. Okay, kaedah bersuci daripada hadas besar. Okay, kita nak tengok satu persatu kaedah bersuci daripada hadas besar. Okay, apa kaedahnya? Kita kena buat apa kalau kita berhadas besar? Macam mana kita nak sucikan diri kita? Okay, dengan cara mandi wajib. Okey, cara kita nak sucikan diri kita daripada hadas besar adalah dengan mandi wajib. Ustazah, bagaimana cara kita nak bersuci daripada hadas kecil? Hadas kecil, macam mana kita nak bersuci? Okay, hadas kecil, kita nak sucikan diri kita daripada hadas kecil ialah dengan berwuduk. Dengan ambil air sembahyang. Tetapi apabila kita nak bersuci dengan hadas besar, kita perlulah mandi wajib. Kaedah dia hanyalah satu sahaja iaitu mandi wajib. Okay. Sekarang kita nak tengok tata cara ataupun langkah-langkah bagaimana untuk kita mandi wajib. Okay, kaedahnya. Okay. Sebelum tu Ustazah nak kamu tahu nanti dalam tulisan berwarna kuning ini ialah amalan wajib. Maksudnya tulisan yang akan dipaparkan nanti jika berwarna kuning itu wajib dibuat. Untuk kita mandi wajib, amalan tu wajib dibuat. Okay? Dan apabila kamu nampak paparan yang berwarna putih, itu ialah amalan sunat. Sunat. Okay? Yang pertama, dia berwarna kuning. Bila berwarna kuning, perkara ini wajib dilaksanakan. Okay? Yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Okay? Sebelum kita mandi wajib, kita perlu menghilangkan najis terlebih dahulu. Najis seperti apa? Seperti kita kena pastikan darah haid kita dah tak ada, dah hilang ataupun dah kering. Ataupun kita kena pastikan kotoran segala najis kita punya tahi ke kencing ke perlulah dihilangkan terlebih dahulu. Okay, yang kedua tulisan dia berwarna putih. Jadi ini ialah sunat sahaja. Okay, sunat ni buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Tapi kalau wajib, dia mesti buat. Kalau tak buat, maksudnya tak sah lah kamu punya mandi wajib. Okey, kita tengok yang kedua. Membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Maksudnya, kita disunatkan untuk baca bismillah. Dan selepas baca bismillah, barulah kita berniat untuk mandi wajib. Okey? Niat dia ialah nawaitu raf'al hadathi akbari lillahi ta'ala. Okey, lagi sekali. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Okey, Ustazah harap kamu boleh hafal niat mandi wajib ini. Okey, lagi sekali ikut Ustazah. Nawaitu
raf'al hadathi akbari lillahi ta'ala. Okey? Ini kamu kena hafal. Okey, apakah maksudnya? Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey? Senang saja. Okey, dia berbeza dengan niat wudu. Kalau niat wudu, akbari ni kita tukar kepada asghari. Okey? Contoh niat wudu. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Apa? Tukar asghari. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Niat mandi wajib ialah nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Okay, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okay. Yang ketiga tulisan berwarna putih. Bila tulisan berwarna putih, dia hanyalah sunat sahaja. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Okay, apa dia punya perkara itu? Okay, apa perkaranya? Membasuh tangan 3 kali. Okay, sunat sahaja kita membasuh tangan sebanyak 3 kali. Okay, yang keempat, berwarna kuning, jadi dia wajib buat. Membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Okay, nanti Ustazah akan terang dengan lebih lanjut. Okay, yang kelima berwarna putih. Jadi dia sunat sahaja, iaitu mengambil wudu. Okay, yang keenam, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Ini wajib dibuat. Basuh keseluruhan rambut dan telinga. Yang ketujuh, menjirus air keseluruhan badan. Bermula di sebelah kanan. Jirus air di keseluruhan badan adalah wajib. Memulakan dengan sebelah kanan ini sunat. Okay. Yang ke-8, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Okay, kita gosok bahagian-bahagian yang sulit dan lipatan-lipatan. Okay, Ustazah akan terang nanti dengan lebih lanjut. Dan yang terakhir, yang ke-9, membasuh kaki. Okay, lepas dah habis basuh kaki, selesailah kita punya mandi wajib. Okey, sekarang Ustazah nak sentuh satu persatu mengenai kaedah berhadas besar ataupun kaedah mandi wajib ini dengan lebih terperinci. Okay, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah menghilangkan najis terlebih dahulu. Okey, kita kena tahu sebab apa kita berhadas besar. Okey, ada 6 sebab mengapa kita berhadas besar. Ada 6 sebab, iaitu yang pertama, keluar haid. Okay, ataupun yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, mati. Yang keempat, bersetubuh. Yang kelima, wiladah. Dan yang keenam, nifas. Jadi, kita kenalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Okay, maksudnya, contoh, kalau kita ada di badan kita ada najis, contoh seperti darah haid. Kita kena pastikan darah haid kita itu dah hilang ataupun dah kering, dah tak keluar dah darah haid. Jadi kita kena pastikan najis itu telah hilang ataupun kita dah bersihkan terlebih dahulu. Ataupun kalau di badan kita ada najis, kotoran, perlulah dibersihkan terlebih dahulu, bersihkan. Okey. Pastikan badan kita bersih daripada najis-najis. Najis tu seperti tahi, darah haid, darah nifas, itu ialah najis. Okay. Seterusnya, nombor 2, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Okey. Kita sunat untuk baca bismillah
Dan niat ini ialah wajib. Berniat itu wajib. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, lepas tu kita niat nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Okay, maksudnya sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya yang ketiga, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Okay, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Okey, dia dalam tulisan berwarna putih. Jadi ia ialah sunat sahaja. Kita basuh tangan kita sebanyak 3 kali. Sunatnya kalau kita buat kita dapat pahala. Okey, yang keempat, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Okey, tadi kita dah hilangkan najis. Kita nak kena pastikan najis kita dah tak ada. Contoh darah haid kita dah kering. Kita kena pastikan darah haid kita dah hilang ataupun dah tak keluar dah. Okey. Dan yang ini ialah membasuh. Ini barulah kita nak basuh dah. Kita pastikan kita punya kemaluan tu dah tak keluarkan haid. Jadi kita yang seterusnya kita perlulah membasuh kemaluan kita. Okey. Darah haid ni dah tak ada kan, dah hilang. Jadi kita basuh kita punya kemaluan. Basuh bersih-bersih. Yang pertama mesti basuh kemaluan kita. Celah-celah kita kan, dekat kita punya dubur tu kan, celah-celah tu pun kena pastikan kena air. Kita kena basuh. Okey, yang lelaki pun sama, pastikan najis apa semua tak ada, air mani semua dah dibersihkan. Bersih sebersih-bersihnya ya. Okey. Kita kena basuh dengan air mutlak. Okay, seterusnya yang kelima, mengambil wudu. Mengambil wudu ini ialah sunat. Okay, mengambil wudu sunat. Okay, ini cara-cara kita mengambil wudu. Okay, ini yang saya cakap tadi. Asghari. Asghari ni maksudnya kecil. Jadi dia tukar Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Okay, dia tukar dekat asghari je. Kalau mandi wajib, kita sebut akbari. Akbar tu maksudnya besar. Jadi, tukar dekat sini saja. Senang je kan? Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Ini untuk mengambil wudu. Okay, yang kelima, kita disunatkan untuk mengambil wudu. Okay, seterusnya yang keenam, okay, ini wajib dibuat, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Lepas dah ambil wudu, kita basuh kita punya rambut dan kepala kita. Basuh, pastikan setiap inci, setiap helaian ni kena air mutlak. Perlu dibasuh. Okay. Selepas selesai kamu basuh kamu punya rambut dan kepala, kulit kepala semua dah kena air, kamu perlulah membasuh telinga. Okay. Ini wajib ya, kalau wudu ini basuh telinga ni sunat. Tapi kalau mandi wajib, basuh telinga ini ialah wajib dibuat, tak boleh tinggal. Okay. Kamu sapu celah-celah telinga kita kan ada dia punya lubang-lubang tepi-tepi sikit tu kan, yang celah-celah ni, kamu pastikan kena air. Ambil tangan kamu tu, korek-korek sikit telinga tu supaya semua kena air. Okay? Contoh siapa yang ada pakai subang tu, buka dulu subang kamu tu supaya air ni masuk ke dalam lubang tu, celah-celah tu, tarik sikit telinga kamu tu supaya air tu kena dekat semua permukaan ataupun kulit telinga. Okay, faham ya? Okay, yang ketujuh, menjirus air keseluruhan badan. Okay, dia berwarna kuning, jadi dia wajib dibuat. Kita lepas kita dah basuh rambut, dah basuh telinga, jadi kita perlulah menjurus air ataupun kita mandi jurus air keseluruhan badan. Pastikan air semua kena keseluruhan badan kita. Okay, bermula di sebelah kanan. Okay, mula sebelah kanan ini ialah sunat sahaja. Okay,
bagaimana Ustazah kalau saya termula dengan badan sebelah kiri? Mandi wajib kamu masih lagi sah. Cuma kita tak dapatlah pahala tambahan sebab kita mulakan dengan sebelah kiri. Kalau kita guna ataupun kalau kita mulakan dengan sebelah kanan, kita akan dapat pahala. Okey, mulakan dengan sebelah kanan. Jirus air keseluruhan badan. Okey, mulakan sebelah kanan, kamu dah basuh kepala kamu, dah basuh telinga kamu, basuh keseluruhan badan kamu, muka, tangan, ketiak, perut semua tu basuh dengan dimulakan dengan sebelah kanan. Okay? Ini dia kata jurus kalau kamu guna kolah. Ingat kolah mestilah melebihi 2 kolah. Okay? Okay, sekarang ni kita kan ramai rumah kita pakai shower kan. Shower macam air hujan tu. Jadi buka je shower, kamu mulakan menjirus ataupun mulakan dengan tangan kanan ataupun bahagian yang kanan dulu. Contoh tangan kanan dulu, lepas tu baru tangan kiri. Kaki kanan dulu, barulah kaki kiri. Macam tu ya. Okay. Seterusnya yang ke-8, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Bahagian sulit dan lipatan-lipatan perlulah digosok. Okay, supaya bahagian-bahagian sulit tu terkena air. Contoh, bahagian alat sulit kita ni sini kan. Ubur dan dubur tu pastikan kita bersih sebersih-bersihnya. Mesti kena air. Okay. Bahagian depan dengan bahagian belakang kita perlulah bersihkan ataupun gosok. Gosok dengan air. Okay, lelaki perempuan benda yang sama kena buat. Kena gosok kemaluan tu dengan air mutlak. Okay, bahagian lipatan tu macam mana? Okay, bahagian lipatan ni contoh kalau kita ni seorang yang gemuk ke, tak gemuk pun kalau ada lipatan pun kena bersihkan, kena gosok. Contoh lipatan di bawah kita punya dagu ni kan, kadang-kadang ada orang berlipat kan. Jadi dia kena tarik sikit, pastikan kena air. Tarik sikit, kenakan air. Okey. Ataupun ada celah-celah ni, lipatan-lipatan ni. Nampak? Dekat perut kita ni kan kadang-kadang ada lipatan-lipatan sini kan. Tarik sikit perut kita tu, pastikan lipatan celah-celah ni kena air. Pastikan setiap lipatan kamu kena air. Dia bukan lipatan baju tau. Lipatan badan kita ni, kulit-kulit kita ni. Dekat ketiak-ketiak ni ada lipatan. Angkat tinggi-tinggi ketiak. Lepas tu pastikan kamu gosok dengan air. Okay? Faham ya? Okay, seterusnya yang ke-9, membasuh kaki. Yang terakhir, membasuh kaki. Okay, semua kita dah basuh rambut, dah basuh kepala, dah basuh telinga, dah basuh muka, badan semua dah basuh. Akhir sekali basuhlah kaki. Okay, basuh kaki kamu semua ni dah basuh kan, peha, dekat punggung kamu, lutut. Kat lutut tu kan ada lipatan-lipatan tu kan. Pastikan kamu gosok celah-celah tu. Lepas tu barulah yang terakhir basuh kaki kamu. Okey, kaki ni kat ibu jari ni, kamu pastikan kamu gosok. Contoh ibu jari kamu kan kaki kan. Kamu gosok celah-celah tu. Gosok. Okey, sama juga dengan jari kamu. Celah-celah ni gosok. Pastikan kena air celah-celah ni ya. Okey. Okey. Itulah 9 kaedah ataupun 9 cara kita untuk mandi wajib. Okay, Ustazah ulang lagi sekali. Yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Okay, ini ialah wajib. Hilangkan najis dulu. Pastikan segala darah haid, darah nifas, darah semua dah tak ada. Ataupun air mani ke semua dah tak ada. Hilangkan najis. Kalau bagi yang mati, okay, sebab hadas besar yang salah satunya ialah mati. Jadi kita kena hilangkan najis. Pastikan di badan mayat tu dah tiada najis. Okay, yang kedua, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadathi akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala.
Yang ketiga, basuh tangan sebanyak 3 kali. Sunat kita basuh tangan kita dulu sebanyak 3 kali. Yang keempat, basuh kemaluan kita daripada kekotoran dan najis. Kalau ada tahi ke, basuh dulu. Ada darah haid, basuh dulu. Okey, hilangkan najis. Yang kelima, daripada hilangkan najis, barulah kita mengambil wuduk. Ambil wuduk ini sunat sahaja. Dan yang keenam, basuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Basuh rambut kamu, kepala kamu, telinga. Pastikan kamu gosok-gosok ya. Setiap helai rambut tu ataupun kulit kepala mesti kena air mutlak. Yang ketujuh, menjirus air keseluruhan badan. Pastikan air ni semua kulit kamu, satu badan kamu, kulit ni mesti kena air mutlak. Bermula di sebelah kanan. Sunat ya, sebelah kanan. Yang ke-8, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Bahagian sulit-sulit kita tu, lipatan-lipatan kita tu, kita kena gosok. Pastikan semua, setiap inci kulit kita ni terkena air mutlak. Yang ke-9 yang terakhir, membasuh kaki. Akhir sekali kita perlulah membasuh kaki. Seterusnya kita nak tengok kepentingan mandi wajib. Kepentingan mandi wajib. Apa pentingnya kita nak mandi wajib ni? Kenapa kita perlu mandi wajib? Ni dia kepentingan dia. Kepentingan mandi wajib terbahagi kepada 2. Warna pink ni jasmani dan yang warna hijau ni rohani. Kepentingan dia daripada sudut jasmani kita, daripada sudut luaran kita. Jasmani ni tubuh badan kita. Yang pertama, badan menjadi bersih dan segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Rohani pula, kepentingan dari sudut rohani. Yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Nombor 2, amal ibadah diterima Allah SWT. Dan yang terakhir, sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Jom kita tengok satu persatu. Saya nak perincikan dia kepentingan mandi wajib dari sudut jasmani. Dari segi jasmani. Tadi ada 4 perkara ataupun 4 kepentingan. Yang pertama, badan menjadi bersih dan segar. Nama pun mandi kan. Bila kita mandi, badan kita akan jadi bersih dan segar. Nampak? Bersih. Yang kedua, sihat tubuh badan. Bila kita mandi, badan kita akan sihat. Cuba bayangkan kalau kamu tak mandi. Banyak kotoran, kuman. Jadi nanti lama-lama jadilah kudis-kudis kan sebab tak mandi. Bila kita mandi, tubuh badan kita akan jadi sihat. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Bersihkan diri kita daripada bau dan kuman. Jadi berbau kuman-kuman ni dah hilanglah daripada kita punya badan bila kita mandi wajib. Bersihkan diri daripada bau dan kuman. Yang terakhir, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi ni bergaul ataupun bercakap. Bergaul dengan orang lain. Kita selesa lah. Cuba bayangkan kalau kita bau kita busuk, mulut kita busuk, tak mandi. Kita nak seimbang dengan kawan kita pun tak nak seimbang kita sebab berbau busuk. Ini kepentingan kita untuk mandi wajib dari segi jasmani. Bagaimana pula dari segi rohani? Kepentingan mandi wajib dari segi rohani. Macam mana? Yang pertama, membolehkan untuk solat. Bila kita dah mandi wajib, kita boleh solat. Boleh mengerjakan solat. Yang kedua, tawaf. Boleh tawaf. Dan yang terakhir, kita boleh menyentuh dan membaca Al-Quran. Bila dah mandi wajib, kita 3 perkara ni kita boleh buat. Solat, tawaf dan baca dan sentuh Al-Quran.
Masuk ke dalam masjid ataupun duduk di dalam masjid pun boleh. Lepas kita mandi wajib. Okey, yang kedua sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Okey, Allah kan perintahkan kita bila kita sudah berhadas besar, dah habis dah berhadas besar, kita mesti mandi wajib ataupun wajib untuk mengerjakan mengangkat hadas besar ataupun mandi wajib ni lah. Wajib kita buat. Jadi bila kita mandi wajib, kita ini dah taat kepada perintah Allah. Itu bukti kita taat kepada perintah Allah. Dan yang terakhir, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Okey, cuba kamu bayangkan kamu baru lepas haid ataupun baru lepas keluar air mani, tapi kamu tak mandi wajib. Lepas tu kamu terus je ambil sembahyang, terus solat. Amal ibadah kamu tidak diterima oleh Allah sebab kamu dalam keadaan kotor maknawi. Walaupun kamu dah bersih, dah mandi hari-hari, tapi kamu tak mandi wajib. Jadi kamu masih lagi dalam kotor maknawi. Okay? Jadi kamu solat pun tidak diterima oleh Allah. Melainkan kamu mandi wajib. Lepas kamu mandi wajib, kamu bersolat, barulah Allah terima ibadah kita. Okey, faham? Okey, Ustazah harap kamu faham pelajaran kita hari ini. Hari ini kita dah sentuh mengenai kaedah bagaimana kita mandi wajib. Dan yang kedua, kepentingan kita mandi wajib. Apa pentingnya mandi wajib dari segi jasmani dan rohani. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Dah habis dah lah topik kita mengenai bersuci daripada hadas besar. Ustazah harap kamu faham mengenai tajuk kita ya, bersuci daripada hadas besar. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.